Ramai yang tidak sedar bahawasanya kita terlalu dekat dengan kiamat. Assalamualaikum para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sedar ataupun tidak, kita berada di satu fasa yang kian mencengkam seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, dikupas dan dipetik sehingga kan ramai di kalangan para ulama menjelaskan bahawasanya sebuah zaman yang ditakuti oleh baginda Nabi SAW telah berada di zaman ini. Kami datangkan kepada anda bukti-bukti dan dalil-dalilnya yang mengatakan bahawasanya kita terlalu dekat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, di akhir zaman nanti akan munculnya golongan yang menjadikan lidahnya sebagai alat untuk mencari makan. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sebelum muncul satu golongan yang mencari makan melalui lidah-lidah mereka seperti seekor lembu yang makan dengan lidah-lidahnya. Riwayat Ahmad. Nabi SAW mengingatkan lagi dengan sabdanya akan petanda hari kiamat, akan melimpahnya harta benda dan luasnya perniagaan serta banyaknya media massa. Sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Umar bin Sa'lab radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sebahagian dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah tersebarnya, yakni melimpahnya harta benda dan luasnya perniagaan serta banyaknya media massa yang akan menunjukkan banyaknya maklumat yang disampaikan. Riwayat An-Nasa'i. Selain itu, Nabi SAW juga menyatakan di akhir zaman akan muncul ramai orang muda menyebut tentang dalil agama. Rasulullah SAW telah bersabda, akan muncul di akhir zaman nanti suatu kaum yang terdiri dari orang-orang muda yang masih mentah fikirannya, yakni cetek fikiran agamanya. Mereka hanya mengucapkan perkataan khairul bariyah, firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi SAW, tetapi iman mereka masih lemah. Pada hakikatnya mereka telah keluar agama seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Di mana sahaja kamu dapat menemuinya, maka hapuskanlah mereka itu. Siapa yang dapat menghapus mereka kelak akan mendapat pahala di hari kiamat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dapat dilihat juga sekarang banyak orang-orang bukan Islam yang menggunakan hujah-hujah dari Al-Quran dan hadis dengan sewenang-wenangnya, yang mana mereka membuat komentar menurut kefahaman mereka sendiri, sedangkan mereka langsung tidak memahami apakah yang dimaksudkan dengannya. Seterusnya, Al-Quran akan dijadikan sebagai alat propaganda. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak akan muncul di kalangan umatku suatu kaum yang membaca Al-Quran bukan seperti lazimnya kamu membaca, dan sembahyangmu jauh berbeza dengan cara mereka bersembahyang. Mereka membaca Al-Quran dengan mengira bahawa Al-Quran itu sebagai alat propaganda mereka. Padahal Al-Quran itu berisi peringatan yang harus mereka junjung. Bacaan mereka itu tidak melebihi kerongkongnya, tidak sampai meresap ke dalam hati. Mereka itu sebenarnya keluar dari Islam bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Riwayat Muslim. Nah, para penonton yang dikasihi sekalian, seperti apa yang dinyatakan sudah banyak kita lihat sehingga berlaku pada hari ini. Yang paling jelas, kita dimomokkan dengan promosi maksiat yang dilakukan oleh pelbagai artis, media massa, penggiat filem, sehingga kan tidak ada lagi rasa malu. Bahkan tatkala ditegur, mereka dengan tanpa segan silu menempelak, bahkan merasa bangga dengan segala kemaksiatan yang mereka lakukan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda,
dunia ini tidak akan kiamat selagi orang yang paling seronok ialah orang yang rosak akhlak anak kepada orang yang rosak akhlak. Riwayat Ahmad. Media masa pada hari ini menengah-nengahkan dengan pelbagai sindrom serta penyakit gejala maksiat yang kian berleluasa. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi, akhlak rosak anak kepada akhlak orang yang rosak, menunjukkan bahawasanya generasi demi generasi kian diwarisi sehingga kan di kalangan ibu bapa sendiri tidak merasa lagi bimbang apabila anak mereka melakukan kerosakan dan kemaksiatan. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya masa itu terlalu hampir dengan kiamat. Maka persoalan dilontarkan kepada para penonton sekalian, apakah perkara ini masih tidak lagi berlaku atau sedang menimpa masyarakat kita di saat ini? Kami yakin tentu anda setuju dengan kami bahawasanya kita sedang berada di zaman kekeliruan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Anas ibnu Malik berkata, Nabi SAW bersabda, zaman Dajjal adalah zaman kekeliruan. Manusia akan percaya pendusta dan tidak akan percaya orang yang berkata benar. Manusia tidak percaya orang yang amanah dan mempercayai orang yang khianat. Dan ruwai bildah akan diberi perhatian. Sahabat bertanya, siapakah ruwai bildah itu? Sabda baginda, orang-orang yang menentang Allah yang diberi penghargaan untuk berucap kepada masyarakat. Hadis Musnad Ahmad. Nabi SAW menyatakan dalam hadis-hadis yang berikutnya, akan muncul di akhir zaman nanti tahun-tahun yang penuh tipu muslihat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu muslihat, di mana akan dibenarkan padanya orang yang berdusta dan akan didustakan orang yang benar, akan dipercaya orang-orang yang berkhianat dan akan dituduh berkhianat orang-orang yang dipercaya, serta akan bertutur padanya ruwai billah. Maka ada yang menanyakan apakah itu ruwai billah? Dijawab baginda SAW, iaitu orang yang bodoh dan hina ditugaskan menangani kepentingan umum. Riwayat Ibnu Majah. Bukan itu sahaja, umat akhir zaman akan ditimpa dengan penyakit umat-umat terdahulu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat dahulu? Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit itu ialah terlalu banyak seronok, terlalu bermewah, menghimpun harta sebanyak mungkin, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, saling memarahi, saling hasut menghasut sehingga jadi zalim menzalimi. Hadis riwayat Hakim. Dalam hadis lain juga, Nabi menyatakan di akhir zaman akan muncul pemimpin yang menyembunyikan hak rakyat. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesudahku nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang menguasai urusanmu. Mereka mengetahui urusanmu sedangkan kamu sendiri tidak mengetahuinya. Mereka menyembunyikan atasmu sesuatu yang menjadi hakmu sedang kamu mengetahuinya. Barang siapa yang menemui kejadian seperti itu, maka janganlah mentaati orang yang berbuat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Riwayat Tabrani dan Al-Hakim. Kami tanyakan kepada anda satu soalan. Di akhir zaman ini, apakah kita sedar bahawasanya masyarakat kita sudah tidak lagi mempedulikan soal halal ataupun haram? Maka mengingatkan kita akan sebuah hadis Nabi SAW, akan datang suatu masa kepada manusia di mana orang tidak lagi mempedulikan apa yang diperolehinya, apakah itu usaha yang halal atau yang haram. Riwayat Nasa'i.
Hal-hal yang diperkatakan oleh kami sebentar tadi hanyalah secebis daripada tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW. Namun jelas kepada kita, tanda-tanda itu sebenarnya telah pun berlaku dan bermaharajalela sehingga saat dan ketika ini. Apakah kita sedar bahawasanya jurang dan ambang kita di hari kiamat ini sangat-sangat hampir? Apakah persediaan kita dan sejauh manakah keimanan kita mampu untuk membendung fitnah yang sangat besar yang bakal berlaku tidak lama lagi? Renung-renungkan dan nantikan episod kami yang akan datang. Assalamualaikum.